mau tidak mau Rasulullah pun mengikut kehendak pemuda tadi yang terlalu semangat. Lalu Rasulullah masuk dalam rumah tadi pakai perisai, bawa tombak, kemudian keluarlah di tengah orang ramai dalam keadaan menyandangkan pedang pun dia bubuh kat pinggang ni. Setelah melihat keadaan seperti itu, ramailah yang menyesal, pemuda-pemuda pun kan. Lalu mereka pun kata, wahai Rasulullah, terpulang kepada Rasulullah. Rasulullah beritahu lah kan, ya, maka tidak patut bagi seorang Nabi apabila sudah pakai baju besinya kemudian membukunya semula, sehingga Allah menentukan siapa menang siapa kalah di antaranya dan di antara musuhnya. Lalu keluar Rasulullah dengan 1000 orang tentera. Di antara mereka hanya 100 orang berbaju besi dengan 2 ekor kuda sahaja. Ya, boleh tengoklah kekuatan tentera Islam ni banyak mana kan. Orang merantau pun tak banyak. Yang pakai ni 1000, 1000 ni 100 yang pakai baju besi, sedangkan di kalangan orang kafir 700 orang yang berpakaian dan berperisai baju besi. Maka tak kala tentera Islam berkumpul untuk keluar, tiba-tiba Rasulullah ternampak sekepala Yahudi yang juga bersiap sedia, diketuai oleh ketua mereka yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, Rasulullah bertanya kepada mereka, adakah kamu semua sudah meluk Islam? Mereka menjawab, belum wahai Rasulullah. Lalu baginda bersabda, suruhlah mereka balik, sesungguhnya kami tidak minta pertolongan daripada musyrikin untuk menghadapi musyrikin. Ini kita tengok dalam peperangan ini, Rasulullah kata tak apalah, padan dengan kami saja. Kamu tak payah, kami tak perlukan kamu untuk lawan dengan orang musyrikin. Ini kami menggunakan tentera musyrikin. Walaupun benarnya Rasulullah kalau ikut dari segi keadaan seperti itu memerlukan tenaga, tapi Rasulullah memilih untuk bersama dengan pasukan yang beriman saja. Ini dalam kegiatan harian kita tak apalah, ya, tetapi dalam kegiatan peperangan ni, kenapa Rasulullah buat begitu? Ada kemungkinan Rasulullah bimbang dikhianati. Tetapi kalau kita tengok balik orang-orang Yahudi sendiri, pada ketika itu mereka juga tertakluk dengan perjanjian yang namanya perjanjian Sahifah Madinah, perjanjian piagam Madinah, ya, yang mana orang-orang Yahudi juga perlu mempertahankan Madinah sekiranya Madinah diserang. Ini ada dalam perjanjian, tapi Rasulullah menolak. Ya, kerana apa? Kerana ini wahyu, Allah perintahkan begitu, maka Rasulullah pun yang berbuat. Kerana Rasulullah berbuat sesuatu bukan dengan kehendak nafsunya, sebaliknya daripada apa yang diwahyukan oleh Allah. Maka orang-orang, ya, Rasulullah apabila tiba di pertengahan jalan, mereka keluar pula kan, Abdullah bin Ubay dengan 300 orang munafik ni, mereka patah balik. Maka tinggallah bilangan tentera muslimin seramai 700 orang sahaja. Dalam setengah riwayat disebut begini, 300 orang tak jadi pi, yang pi itu 1000 saja. Dalam setengah riwayat lain sebut keluar memang 1000 sampai sekat jalan tak jadi patah balik, tinggal 700 saja. Maka bergeraklah Rasulullah sehingga sampai di padang Uhud. Di sana mereka membelakangkan bukit Uhud dan menghadap muka mereka ke arah musyrikin. Maknanya Rasulullah, bukit Uhud di belakang Rasulullah dengan tujuan supaya musuh tak datang serang daripada belakang. Dan di sana mereka baginda telah memilih 50 orang tentera yang diketuai oleh Abdullah bin Jabir Al-Ansari wa Ansar untuk mengawal di belakang, yakni berada di atas bukit Uhud. Dan apabila duduk di atas sana, tujuannya supaya tidak ada musuh yang dapat mendaki bukit menyerang Rasulullah dari belakang. Ini taktik Rasulullah lah, kita lihat ya. Dan Rasulullah pesan, jagalah kamu di belakang kami agar musuh tidak dapat menyerang kami dari belakang. Serangilah musuh kamu dengan anak panah, kerana tabiat kuda tidak boleh bertahan dengan anak panah. Sesungguhnya kita akan menang dalam keadaan seperti ini selagi kamu tetap pada tempat kamu. Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku bersaksi kepada engkau tentang mereka. Ya. Lalu di dalam riwayat ini diceritakan bahawa Rasulullah telah bersabda, jika kamu nampak burung-burung menyambar kami, janganlah sama sekali kamu tinggalkan tempat kamu sehingga datang perintah dariku. Ini maksudnya apa ni? Menyambar ni, apabila mati kena cincang tu, burung-burung selalunya dalam medan perang itu turun makan. Ya, kalau kamu nampak burung duk turun makan mayat kami pun jangan duk turun lagi tak kena arahan daripada aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada apa makcik? Minta maaf makcik, jangan sembang makcik. Dan jika kamu nampak kami telah dapat mengalahkan musuh atau memecahkan barisan mereka sehingga mereka terbunuh, maka janganlah kamu meninggalkan tempat ini hingga datang perintahku. Kalau kami kalah sekalipun, jangan kamu turun daripada bukit ini, melainkan kalau sehingga kamu lihat kami semua terbunuh,
kamu pun diserang oleh musuh. Maknanya Rasulullah pesan jangan lari. Dalam Islam, tapi perang ni berdosa. Tapi lari daripada medan perang masuk neraka. Nabi sebut orang yang berpaling, kecuali berpaling itu dengan tujuan untuk kita kata menyuruh nak atur strategi baru. Tapi kalau paling ke belakang tu kena lari, kena panah, mati, tidak mati syahid. Kan sebab tu ini jadi dalam undang-undang antarabangsa ni. Kalau mengaji dalam undang-undang antarabangsa, kita akan lihat bahawa tentera ni, tiap-tiap orang mati tentera ni akan dibicara di dalam mahkamah tentera. Macam katalah perang antara kita kata antara satu negara dengan satu negara lain. Kematian askar dia kata 500 itu akan dibicarakan dalam mahkamah. Askar kami telah mati 500. Sebenarnya kami nak charge kamu Malaysia. Kenapa? Kerana kamu tembak 20 orang kami dah mati, tentera kami semua ditembak daripada belakang. Tembak belakang tu bicara, salah. Tembak musuh daripada belakang, salah. Dalam undang-undang mana pun. Maknanya dia ni boleh jadi nak melarikan diri, kena tawan dia atau biar. Rasulullah sendiri bila musuh paling dari belakang, Rasulullah kata jangan kejar dia. Dalam peperangan Uhud, Rasulullah pesan jangan kejar mereka. Yang boleh jadi kata ulama hadis, ulama sirah kata boleh jadi kekuatan Rasulullah pun pada ketika itu tak mampu untuk mengejar mereka. Yang kedua memang tidak bunuh musuh dari belakang. Boleh jadi tuan, dalam beberapa kes yang dibicarakan dalam negara kita sendiri atau kepada pihak komunis sendiri, kalau tembak daripada belakang akan dibicarakan di mahkamah. Kononnya kita tangkap mereka, suruh mereka lari, kemudian tembak daripada belakang. Ketika dia melarikan diri, dia keluar tambah saya. Patut tak tengok saya, tengok sana. Tak apa. Tengok sana pun tak apa kan, sini tak nampak kan. Tapi nak bagi tahu undang-undang antarabangsa, dia panggil hukum Islam ad-dual. Kalau mengaji dalam hukum Islam antarabangsa, dia akan bicarakan tentang bagaimana tawanan tu mati daripada depan, dia bercara mudah. Mati daripada belakang, dia bercara. Jika kamu telah menganiaya. Itu kata dalam Islam ni, kalau kita lihat konsep Rasulullah buat yang kejar musuh tu dipakai sampai hari ini dalam undang-undang antarabangsa. Dibicarakan di mahkamah di Belanda, The Hague, mahkamah dia panggil keamanan rumah tu kan. Bicara tentang perkara ni. Alhamdulillah, kita yang tak sedar kehebatan agama kita, tetapi orang kafir menggunakan kaedah-kaedah yang digunakan oleh Rasulullah dan para sahabat, ya. Okey. Maka ketika mana melihat keadaan demikian, maka Abdullah bin Jubair selaku ketua pasukan memperingatkan mereka akan pesan Rasulullah. Lantas mereka menjawab bahawa peperangan sudah berakhir. Apabila Rasulullah perang, pasukan musuh galau, mereka nak turun. Bila tengok sahabat-sahabat sedang membahagi-bahagikan harta rampasan. Sebenarnya dalam Islam, kalau ikut betul-betul, dihimpunkan semua, dibahagi-bahagikan. Tetapi ada juga yang menyebutkan siapa yang tewaskan musuh, pedang musuh itu milik dia. Pedang orang Arab pada ketika itu, ya, kadang-kadang dihiasi dengan batu permata mahal. Pedang Rasulullah ni simple. Yang kita dok tengok pedang Rasulullah ada batu tu orang bubuh kemudian. Asalnya pedang Rasulullah ni, tangkai pedang orang Arab ni pendek. Betul-betul cekak tu tak lebih lah. Dia pun macam kita kata tangkai pistol tu. Kan dia bengkok macam tu kan. Pedang Rasulullah pun macam tu. Rasulullah kadang pergi perang bawa sampai 5 bilah pedang. Patah satu, ganti satu. Tu kata perang sampai patah pedang. Ya. Ini kita lihat bagaimana Rasulullah pergi perang sampai bawa pedang ada 2, 3. Rasulullah ada 5 pedang. Yang tiap-tiap pedang itu diberikan nama. Ada nama sekian, Zulfiqar kan, ya, dan sebagainya. Maka apabila mereka melihat bahawa kelompok di bawah ni sudah turun, maka timbullah perasaan ingin sama menguasai harta. Lalu turun. Kata Abdullah bin Jubair, hampa tak ingatkan pesan Rasulullah? Namun demikian Abdullah serta 10 yang lain tidak meninggalkan tempat tersebut sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasul. Kemudian mereka tewas. Apabila pasukan Khalid Al-Walid tengok, tak boleh ni, kita duduk lawan dengan Muhammad, nak panah main ke atas. Yang dia berunduk, dia pusing ke belakang Bukit Uhud. Pada ketika itu tinggal keadaan yang kita kata Abdullah tadi dengan 10 orang ni, ya. Maka pada ketika itu mereka naik, tewaskan pasukan yang pemanah yang mengawal Nabi daripada belakang. Lalu sempat kilat mereka menyerang dan keadaan kelang kabut itu, yang mereka juga kemudian menyerang Rasulullah daripada atas. Jadi mereka kuasai tempat strategik.
maka menguasai tempat strategik itu menyebabkan kelam kabut. Ya, tentera Islam ni sebahagian mereka yang terkena panah meninggal, kemudian disiarkan berita pada ketika itu bahawa Muhammad telah terbunuh. Oh, ada di kalangan para sahabat terlepas pedang jatuh terduduk. Ya, ada di kalangan sahabat yang melindungkan tubuh Rasulullah terkena beberapa bilah anak panah di tengah belakang. Kenapa? Kerana nak mempertahankan. Kadang-kadang Rasulullah sendiri terkena lemparan batu. Bila duduk di atas ni tak payah panah, baling batu saja berbadan. Ya, akhirnya termasuk Rasulullah sendiri luka di muka, lutut dan bibir. Ya, manakala tudung kepalanya pecah, ada tudung kepala yang menutupi kepala Rasulullah daripada anak panah tu pun kena batu pecah. Ya, dan mata baju rantai besinya masuk ke dalam pipi Rasulullah. Bila dia buat macam rantai tu kan, kena tu serpihan-serpihan besi daripada tudung tali besi itu pun tikam pipi Rasulullah. Ya, kalau kita tengok balik, Masya Allah kan, apa yang berlaku kepada Rasulullah. Maka musyrikin menyerang habis-habisan, namun baginda tetap menghadapi bersama sekumpulan tentera Islam. Di antara mereka adalah Abu Dujana yang bertindak sebagai penting bagi Rasulullah. Dia peluk Rasulullah, anak panah terkena hingga dia sendiri kena sasaran anak panah. Ya, itu hebat sahabat, sayang Rasulullah. Ya, sayang, mereka kasih Rasulullah, jangan kena Rasulullah kena apa-apa. Balik pada perang ni pun ada satu makcik tanya, macam mana anak makcik mati? Rasulullah macam mana? Ni pakcik pun mati juga, mati syahid. Rasulullah macam mana? Dia tanya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah selamat makcik, alhamdulillah. Biarlah suamiku dan beberapa orang anakku mati, asalkan jangan Rasulullah mati. Ya, mereka sayang kita sendiri pun. Kalau tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, sayang Rasulullah, Nabi kita kan, jangan sampai orang menghina Nabi kita. Yang lebih teruk daripada itu ialah apabila umat Islam sendiri menghina Nabi. Sudahlah kamu tidak mempertahankan Nabi, masuk kelompok orang menghina Nabi pula. Ya, sehingga kami nyatakan Nabi ini kaki perempuan. Nabi memang ada 9 isteri. Nabi isteri 9 itu bukan kerana nafsu. Kalau tengok ke makcik, minta maaf cakap lah saya sebut ni, kalau tengok Saudah lah isteri Rasulullah ni, bukan cakap. Dia ceritakan, minta maaf saya sebut ni, bukan kita nak cerita macam mana. Saudah ni lah dah gemuk, hitam, rendah pula. Tangan tu orang tahu macam apa, montok orang kata, bulat-bulat tu kan. Maaf lah. Kalau kita tengok, kalau dari segi Rasulullah pula macam mana? Allahu Akbar, tengok Rasulullah ni, sahabat kata, ya, bercahaya muka dia. Rasulullah bukan setakat muka bercahaya, Rasulullah angkat tangan ketiak baginda pun bercahaya putih melepak. Tak tahu nak cerita lah punya segak Rasulullah ni. Tapi muka bulat-bulat, rambut dia tu bahagi tengah, belah kanan banyak sikit daripada belah kiri. Ini ceritakan Rasulullah ni, ya, tubuh badannya mekar, badan sedap, tak terlalu tinggi, tak terlalu rendah. Yang sedap tengoklah, tinggi sangat orang nampak rendah, rendah sangat orang tengok rendah sangat. Ini dia sedang macam orang-orang zaman tu. Dia tubuhnya, ya, kejap kemas, ya, senyumannya manis, hidungnya mancung. Allahu Akbar. Kan habis handsome lah. Kan? Dan Rasulullah ada beberapa helai uban saja, punya tak banyak kan. Mak Rasulullah ni sihat, orang yang segak. Tetapi nak banding dengan Saudah, Rasulullah mengahwini Saudah kadang-kadang pada membela kematian suami Saudah yang mempertahankan Islam. Kita pun nak kahwin pun cari hak, kita boleh bela, dipindah mak tengok kan. Kalau hak macam tu makcik pun tak marah tak? Ada tak marah? Marah juga. Kita tak apa kalau macam tu, tak apa, jangan. Ya, tengok Rasulullah kahwin macam mana. Antara Rasulullah kahwin ni anak dara seorang ya, Aisyah seorang anak dara tu pun Sayyidina Abu Bakar yang bagi kepada Rasulullah. Nah, kahwinilah anak aku. Tengok di kalangan sahabat, Rasulullah kahwinilah anak aku. Ya, siapa? Hafsah. Hafsah macam apa? Suami dia meninggal juga. Ya. Dan Rasulullah kahwin seorang dengan anak angkatnya, nama Zainab. Pasal apa kahwin dengan Zainab? Sebab orang Arab zaman dulu kalau dia kira dah jadi anak angkat ni boleh waris harta. Maka Allah turunkan ayat, anak angkat bukan anak betul, tak boleh mewarisi harta. Bahkan, ya, isteri kepada anak angkat kamu kalau diceraikan,
pun boleh dikahwini. Nak buat semua hukum. Zainab memang cantik, tuan. Kalau Nabi sebut dalam hadis, selepas kematian aku, Nabi kata, yang akan menyusul aku adalah isteriku yang tangan paling panjang. Mereka berukuk tangan. Kita ukuk kan. Mana tengok siapa nak mati dulu. Isteri Rasulullah lepas kematian Rasulullah sedih, kalau boleh aku nak mati dulu pada Rasulullah. Tidak boleh mengahwini isteri Nabi sesudah kematian Nabi, menghormati kerana kemuliaannya. Sebab kalau mati, dia mesti berkahwin dengan yang setara. Tak ada yang setara dengan Nabi, ada yang lebih baik. Sebab tu pun kalau tuan guru kematian tuan guru, isterinya kalau nak berkahwin pun dengan tuan guru juga. Ini amalan ni pun tak boleh. Kok kita tengok bini tu guru ni aku motor gini juga. Tak boleh. Tak level. Tok guru macam mana habis, pula jenis macam mana, macam makak tu nak berkahwin dengan dia. Misalnya, maka ummul mukminat tidak boleh berkahwin lagi. Maka ramai lagi kalau boleh aku dulu. Tapi Nabi kata yang akan jumpa dia dulu, yang akan mati menyusul kemudian daripadanya adalah isteri yang tangan paling panjang. Dia pokok katanya Sayyidatina Safiyah. Oh hang untunglah tangan hang panjang pada kami. Tengok-tengok yang kemudian daripada itu wafat lebih awal selepas Nabi ialah Zainab. Ni buat berfikir, macam mana Rasulullah cakap tangan panjang? Apa maksud tangan panjang? Rupa-rupanya dia percaya antara semua ni. Oh, maksud Rasulullah yang tangan panjang tu bukan tangan dia banyak, tetapi yang paling banyak bersedekah. Kan kita tangan panjang mencuri. Yang tangan panjang kita mencuri. Tangan panjang yang dimaksudkan Rasulullah adalah banyak bersedekah. Zainab ni dia adalah pengusaha kulit. Kita kata dia beli kulit-kulit binatang yang disembelih, dicuci, disamak, dijemur, dikeringkan, kemudian dijual. Dia jual kulit. Dapat duit daripada jualan itu diambil sedikit untuk belanja dapurnya, selebihnya diberikan kepada Rasulullah untuk urusan dakwah, sedekah dan sebagainya. Itu kata dia ambil padan untuk dia ya. Dan kemudian daripada itulah Rasulullah kata isteriku yang akan menyusulku adalah Zainab. Yang lain kita tengok Safiyah pun kalau ikut dalam ikut sejarah perempuan yang cantik juga. Orang Yahudi. Safiyah ni Yahudi ni segak, tapi dia memeluk Islam, ditawan. Akhirnya dia Rasulullah memuliakan dia dengan mengahwininya bukan kerana sebagai dia dihamba, tetapi dimerdekakan. Kemudian Rasulullah juga berkahwin dengan orang Mesir yang diberikan sebagai hadiah. Zaman dulu dia orang Mesir ni mereka menyimpan hamba, maka diberikan kepada Rasulullah. Rasulullah mengahwini sesudah Rasulullah Islamkan sebagai hadiah daripada Al-Mawfuqis. Al-Mawfuqis ni raja Mesir pada ketika zaman Rasulullah. Tak apalah, kita bincang saja, saya sebutlah. Misalnya ada orang kata Rasulullah ni dia kata asal orang Islam ni macam tu. Kemudian kadang-kadang dia kata pula ni memang geng-geng duk mengaji ni memang duk seronok nak kahwin banyak. Kenapa pergi macam tu? Sebab pada ketika zaman dulu kita tak faham, bila peperangan ni mati ramai orang lelaki, anak pun ramai. Maka mereka banyak juga di kalangan mereka sekadar memberikan bantuan kewangan. Ada yang bertindak termasuk dengan mengahwini perempuan-perempuan itu. Muslimat pada ketika tu. Zaman perang memang orang lelaki jadi kurang. Lah pun 14 orang. Ni 14 orang lelaki, perempuan 14 orang perempuan, satu orang lelaki dia berlumpur. Maknanya orang perempuan lebih ramai. Maka ketika mana berlaku peperangan itulah Rasulullah kenal, dan di antara mereka yang memanah pada hari itu juga yang membantu Rasulullah adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, yang disebutkan lebih kurang 1000 anak panah dia bawa hari itu, dia tembak habis. Punya banyak anak panah yang dia bawa. Dan di antara mereka itu adalah seorang wanita yang bernama Nusaibah, orang Ansar yang mulanya bertugas sebagai jururawat. Setelah melihat Rasulullah terancam, dia juga terjun ke medan perang dengan memanah, sehingga beliau sendiri terkena panah di tengkuknya yang menyebabkan luka amat parah. Panah tembus tengkuk dia. Ini orang perempuan Nusaibah, Sayyidatina Nusaibah. Kita pun kalau dapat anak perempuan nak ubah nama-nama macam ni, ubahlah nama isteri Rasulullah.
Ni bubuh kadang-kadang Fitriana lah, Elpana lah, bunyi nak. Sampai kita pun tak tahu. Sampai kita tok pun pesan lah, hampa pun kalau dapat anak jangan ada buat lah nama-nama hak nanti panggil di akhirat, malu nak mengaku. Betul lah, tak salah pun nama puteri-puteri apa, tapi Puteri Elisha apa so bunyi tu. Kita pun tengok lah, lah nama yang disebut, yang ada sejarahnya doa pada nama tu. Sebut Nusaibah. Tak boleh mah Ustaz, Nusaibah. Kan? Takkan nak panggil bah itu, bah. Kan? Dia bubuh nama Safia. Kan? Bubuh nama Zainab. Zainab lagi koman. Nama nak ni zaman dulu kan. Lah ni tengok tuan-tuan perasan. Dia bubuh nama 3 rangkap. Ni. Panjang. Tok Wan tentu tak disebut dah. Tok Wan dan Tok tentu tak disebut. Semua bagi susah Tok Wan. Ni cucu ada berapa? 6 orang. Nama apa? Seorang pun Tok Wan tak disebut. Kacau Tok Wan kata. Nama mereka, nama la ni. Campur ni kan. Buat nama ni, bubuh nama ni. Saya tengok, kan. Bubuh nama. Ni nama apa ni? Cantuman nama kami 2 orang. Kan tidak jantung-jantung lah ni. Kena kan, laki tu nama Daud, bini nama Mazda. Cucu nama apa? Mazda. Kereta. Dia kena buat main. Kadang-kadang campur-campur nama dalam Al-Quran. Dia dengar nama macam nama-nama yang sebenarnya nama tu tak bagus, tapi dia ambil. Ya. Kalau kita tengok Kausar, sedap kan? Sedap juga nama tu. Tapi bukanlah mana tak boleh, tapi nama itu dipanggil sebagai doa. Doa. Kalau kita tak sebut nama ni yang buat main, dia akan mempengaruhi ke depan. Kalau kita bubuh nama jenis-jenis perang ni, dia kasar sikit mana dia. Kawan saya seorang bubuh nama anak dia Al-Fatih. Kasar. Yang seorang nama Luqman. Luqman ni lembut dia. Kenapa? Luqman. Di dalam Al-Quran surah Luqman kan ayat lembut. Ya, tetapi Fatih ni kira berkasar panjang ni. Sebab ni dia takir pun nama. Ya, nama dia. Jadi tuan, kita bubuhlah nama elok yang tak malu kita. Di dunia tak apa, di akhirat nanti dipanggil dengan nama tu. Kan, dipanggil dengan nama tu yang insya-Allah merupakan doa. Sebab tu dibubuhlah nama Nusaibah. Kalau ada cucu perempuan Nusaibah. Esok dia tanya, Tok, Nek, pasal apa nama saya Nusaibah? Nusaibah ni seorang muslimat boleh cerita. Kalau dia tanya nama saya Elisha siapa dia tu? Pasal bubuh nama Elisha. Nak jawab bentuk pun tak erti. Mak hang kata sangat habis. Kan betul tak? Kadang-kadang nama saya tengok Allahu Akbar. Ya, kalau bubuh nama nama-nama yang ada maksud tu baguslah, ya. Jamila. Kita bubuh nama lagi Mawaddah, kan. Lah ni ada balik. Nama-nama tu muncul. Tetapi muncul tu dia campur dengan hak lain. Jadi panjang 3-4 angka, pok dia pun 6, isi borang tak jeli. Ya ada banyak lah ni isi borang cukup tak jeli. Tak jeli pasal apa? Anak sendiri tak kesian kalau dia nak tulis dekat buku dia sendiri tak reti tulis nama. Banyak. Ya. Ini kita kena hati-hati sebab nama adalah doa kepada anak-anak. Maka Rasulullah kemudiannya bila tengok ya Nusaibah cedera parah, ikut bersamanya adalah suami dan 2 orang puteranya. Atas keberanian mereka Rasulullah telah bersabda, berdoa semoga Allah memberkati kamu dengan keluarga kamu. Lalu Nusaibah memohon kepada Rasulullah, doakanlah kepada kami ya Allah Rasulullah agar bersama-sama engkau di dalam surga. Maka Rasulullah telah berdoa, ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah mereka ini teman-temanku dalam surga. Mendengar doa itu Nusaibah berkata, aku tak peduli dah apa nak jadi lepas ni. Ya susah payah aku tak kisahlah. Pasal Rasulullah berdoa semoga aku ini duduk di dalam surga bersama dengan Rasulullah di Jannatul Firdaus. Tengok seorang perempuan kan, kita tengok makcik-makcik, muslimat kena anak panah ni, bukan kena pisau kiri bawah, kena panah ke buih. Beraninya mereka. Tetapi mereka pemalu, bukan penakut. Ni kita bila berani terlejak. Pemalu sampai tak mau buat apa dah. Pemalu biarlah bertempat, ya, mempertahankan maruah keluarga dan sebagainya. Jadi berani kita. Ya, anak buat benda merapu, berani kita tegur, bukan takut.
Yang bimbangnya ibu jadi takut dengan anak sekarang. Tak boleh tegur. Tegur sekali dia merajuk. Bayar. Dia tak mau makan. 3-4 hari dia teriak. Kalau saya hang teriak lah hang dalam bilik tu, hang tak mau keluar, hang tak usah keluar. Sebab kalau ibu dah mula takut dengan pemberontakan anak-anak yang kecil-kecilan, nescaya mereka akan melancarkan perang yang lebih besar. Tak boleh ni lari rumah. Kita habaq pula lari rumah, jangan balik dah. Dia tak boleh kan. Dia lari rumah. Kadang sampai 4-5 kali dia nak lari rumah.